Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masih lagi dalam unit 3.2 tentang kepentingan gizi seimbang. Tetapi pada hari ini kita akan berfokuskan tentang faktor yang mempengaruhi gizi seimbang. Terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi pengambilan gizi seimbang ataupun pengambilan pemakanan seseorang. Faktor pertama adalah jantina. Lelaki memerlukan lebih banyak tenaga daripada perempuan dari kumpulan umur yang sama. Sebagai contoh, Ali berumur 15 tahun, Aminah juga berumur 15 tahun. Maka Ali memerlukan lebih banyak tenaga daripada Aminah. Faktor kedua adalah aktiviti fizikal dan pekerjaan. Seseorang yang aktif dan melakukan kerja yang berat memerlukan lebih banyak tenaga. Sebagai contoh, seorang buruh binaan memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan seorang kerani yang bertugas di pejabat. Faktor ketiga adalah iklim. Seseorang yang tinggal di negara beriklim sejuk memerlukan lebih banyak tenaga untuk memanaskan badan. Faktor keempat adalah saiz badan. Seseorang yang berbadan besar memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan seseorang yang berbadan kecil. Faktor kelima adalah umur. Kanak-kanak memerlukan lebih banyak karbohidrat dan protein berbanding dengan orang dewasa kerana kanak-kanak sedang mengalami proses pembesaran. Faktor keenam adalah tahap kesihatan. Seseorang yang baru sembuh daripada penyakit dan wanita mengandung memerlukan lebih banyak tenaga dan makanan yang kaya dengan protein. Okey, seterusnya tentang nilai kalori makanan. Seperti yang kita semua sedia maklum, setiap makanan ataupun minuman yang kita ambil akan memberi tenaga kepada kita. Tetapi, setiap makanan dan minuman yang berbeza akan menghasilkan nilai tenaga yang berbeza. Tenaga boleh diukur dalam unit joule ataupun kalori. Nilai kalori merujuk kepada kuantiti tenaga. 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Okey. Seterusnya tentang kuantiti tenaga. Kita boleh rujuk dalam jadual yang ada dalam slide ini. Di dalam jadual tersebut mengandungi 3 kelas utama makanan dan kuantiti tenaga yang terhasil dalam unit kilokalori dan juga kilojoule per gram. Okey. Kelas makanan pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat akan menghasilkan 4.0 kilokalori dan juga menghasilkan 17 kilojoule per gram. Manakala protein pula menghasilkan 4.3 nilai kilokalori ataupun 18 kilojoule per gram. Lemak pula menghasilkan 9.3 kilokalori atau 39 kilojoule per gram. Seperti yang kita telah belajar dalam unit 3.1, lemak menghasilkan lebih banyak tenaga berbanding karbohidrat. Kalau kamu boleh rujuk dalam jadual ini, lemak menghasilkan 39 kilojoule tenaga berbanding karbohidrat yang akan menghasilkan 17 kilojoule tenaga. Okey, seterusnya nilai kalori. Kalau kamu boleh lihat dalam jadual, terdapat beberapa contoh makanan dan saiz hidangan dan boleh rujuk berapa nilai kalori yang terhasil daripada satu hidangan makanan. Sebagai contoh, nasi ayam. Satu pinggan nasi ayam akan menghasilkan 600 kilokalori. Satu biji telur goreng akan menghasilkan 110 kilokalori. Satu keping roti canai, telur dan dal menghasilkan 414 kilokalori. Satu pinggan nasi lemak pula menghasilkan 644 kilokalori. Satu mangkuk laksa menghasilkan 436. Satu biji burger daging menghasilkan 540 kilokalori. Satu mangkuk sederhana kentang goreng menghasilkan 500 kilokalori.
Satu ketul ayam goreng menghasilkan 290 kilokalori. Satu cucuk satir ayam menghasilkan 35 kilokalori. Satu keping sederhana pizza menghasilkan 285 kilokalori. Satu cawan air Milo menghasilkan 178 kilokalori. Satu cawan kopi susu menghasilkan 97.8 kilokalori. Satu gelas teh tarik pula menghasilkan 150 kilokalori. Oleh itu, kanak-kanak lelaki berumur 4 tahun yang sederhana aktif hanya memerlukan 1,200 kalori sehari. Manakala seorang pelajar perempuan berusia 21 tahun yang kurang aktif memerlukan hanya 2,000 kalori. Seorang atlet lelaki berusia 32 tahun yang sangat aktif hanya memerlukan 3,000 kalori, manakala seorang perempuan hamil yang berusia 31 tahun yang kurang aktif hanya memerlukan 2,200 kalori dalam masa satu hari.